berkenaan dengan ramalan kewangan tahun 2022. Apa ramalan saya tentang apa yang bakal terkesan dari sudut kewangan. Seperti biasalah saya membicara dan membincangkan tentang kewangan. Jadi kita sama-sama bincangkan apa pandangan atau pendapat anda yang sedang menonton tentang yang bakal berlaku tahun 2022 berkaitan dengan kewangan kita, terutama kewangan peribadi. Ini namanya pun ramalan berdasarkan pengamatan saya secara peribadi. Tak semestinya benda ni menjadi, dan kalau menjadi saya harap anda dah ambil persediaan. Okey, so ramalan pertama saya tentang kewangan, terutama kewangan peribadi tahun 2022. Di awal tahun 2022 saya jangkakan kadar inflasi akan terus meningkat. Itu yang pertama. Pendapat saya kadar inflasi akan terus meningkat. So kita akan dapati kos sara hidup akan mula meningkat, akan lebih banyak terasa. Biarpun berbagai usaha dilakukan oleh kerajaan dan sebagainya, tapi ada banyak benda yang kita tak boleh nak kawal. So kena bersedialah. Kita akan terasa banyak barang mahal bagi mereka yang tak mengoptimalkan kewangan dia, bagi mereka yang tak menstrukturkan kewangan daripada awal, bagi mereka yang tak ambil kesempatan semasa musim moratorium hari itu, bagi mereka yang tak melupuskan hutang awal, bagi mereka yang tak bersedia menambah pendapatan. Ada banyak benda yang tak bersedia. Awal tahun 2022 akan lebih terasa dari sudut inflasi, akan terasa bahang kenaikan harga barangan. Dan bukan saja makanan, saya rasa akan berada di across the board lah. Semua akan mungkin terasa. Tapi pada waktu yang sama the upside bagi mereka yang bersedia pula dan dah kumpul modal ataupun kumpul peluru awal, kita akan dapati bahawa siapa yang mempunyai harta atau aset, anda akan dapat lihat nilai aset akan mula bertambah secara, saya tak kata drastik lah, tapi terdapat perbezaan daripada tahun 2021 hingga untuk berbanding dengan 2022. Jadi tahun 2022 akan nampak perbezaan agak ketara dari segi peningkatan nilai aset yang ada. Bagi mereka yang ada aset, dan apa itu aset? Macam saya sebut sebelum ni, aset adalah sesuatu yang memberi equity, ada peningkatan nilai dan juga memberi aliran tunai positif. Jadi anda kalau ada benda tu yang dah perlahan-lahan dikumpul, tahniah bagi anda akan rasa kaya sikit lah. Untuk tahun 2022. Bagi yang tak bersedia, akan terasa bahang je lah. Tapi tak terlambat bagi mereka yang ingin berubah, bagi mereka yang nak upgrade, bagi mereka yang nak menambah baik, masih lagi ada peluang. Jadi cepat-cepatlah ambil tindakan. So itu yang pertama yang saya rasa kebanyakan orang akan terasa lah. Now, kedua yang saya perhatikan adalah dari sudut trend. Trend apa yang saya masukkan sini? Trend pertama yang saya nampak yang mungkin lebih prevalent ataupun lebih ketara tahun 2022 adalah BNPL. BNPL. Saya sebut sekali lagi, BNPL. Ini bukan parti politik. BNPL tu bermaksud Buy Now Pay Later. Ini akan jadi satu trend yang mencanak-canak pada tahun 2022. Ini andaian saya lah, ramalan saya. Dan lebih banyak platform yang akan menawarkan BNPL. Maknanya kita beli barang sekarang, tak bayar sekarang, bayar kemudian. Dari sudut online. Dulu agak sukar dilakukan sebab tak ada mekanisme untuk mengutip ansuran bulanan tersebut. Selepas ni, benda yang kecil-kecil, benda yang RM100, RM200, RM300 pun boleh bayar ansuran. So bagi mereka yang tahu mengambil kesempatan daripada sistem BNPL, anda mungkin dapati ini satu kelebihan lah. Kita mungkin boleh menambah baik aliran tunai kita. Jadi untuk fokuskan lebih kepada aset dan pengumpulan harta, jadi kehidupan hari-hari ni kita mungkin boleh guna BNPL untuk mengurangkan kita punya cost dengan kata lain. Bagi mereka yang tahu macam mana nak ambil advantage BNPL ataupun buy now pay later.
Bagi mereka yang tak tahu pejadah tu and then menggunakannya semata-mata untuk memuaskan nafsu, ini merupakan satu perangkap yang sangat besar lah. Okay, jadi kalau tak tahu cara guna, mereka akan rasa yang banyak benda aku dapat beli dengan menggunakan modal yang amat sedikit, tapi lama-lama nanti akan jadi tercekik. Okay, so kena berhati-hati dengan sistem BNPL yang saya rasakan akan lebih ketara diguna pakai pada tahun 2022. Apa lagi yang saya jangkakan atau yang saya ramalkan bakal berkembang sebagai trend tahun hadapan adalah ekonomi gig. Ekonomi gig akan terus berkembang. Saya jangkakan mungkin expansion antara 15 ke 20%. Ini mungkin disebabkan oleh banyak orang hilang pekerjaan pada tahun 2020, 2021, okey. Dan juga setengah golongan yang dah terbiasa kerja daripada rumah dan tak malas nak balik ke pejabat. Sebagai contoh, mereka akan terlibat dalam ekonomi gig. Ekonomi gig ni bermaksud kita akan dapat lihat banyak freelancer, kita akan dapat lihat banyak yang bekerja sendiri, okey. Jadi sektor ekonomi gig ni akan berkembang. Jadi bagi mereka yang terkesan dan mungkin akan terjerumus ke dalam ekonomi gig, okey, bersedialah, okey, tingkatkan kemahiran, tingkatkan pengetahuan, lebih tinggi, mendalami skill anda, kerana itu saja yang anda boleh offer sebagai problem solver ataupun mereka yang menyelesaikan masalah sebagai satu perkhidmatan ataupun produk di dalam ekonomi gig. Okay, GIG, gig. Okay, so sektor ekonomi gig saya ramalkan ataupun jangkakan akan bakal berkembang lebih banyak pada tahun depan. Okay, jadi macam saya tadi lah, faktor utama dia ramai hilang kerja, ramai yang mungkin dah terbiasa kerja pada rumah dan mereka nak jadi bos sendiri, so bakal ramai yang jadi kerja sendiri. Okay, selain daripada itu, ramai juga akan mencari peluang pendapatan kedua ataupun mencari pekerjaan kedua untuk menambah pendapatan di atas sebab tekanan yang pertama tadi, which is inflasi yang akan bakal meningkat lebih ketara pada tahun 2022. Okay, so dia berkait rapat lah. Selain daripada itu, saya perhatikan trend hutang isi rumah juga bakal meningkat. Okay, hutang isi rumah ini disebabkan oleh apa yang terjadi dalam keadaan keliling kita ni lah kan, disebabkan COVID dan sebagainya, hilang pekerjaan dan sebagainya. So ramai akan menambah hutang, bukan mengurangkan hutang, majoritinya akan menambah hutang, dan ramai juga hutang, banyak juga yang gagal untuk menjelaskan hutang, terutama selepas moratorium tamat. Okay, masa moratorium 6 bulan hari itu, 6 bulan hari itu dan 2 kali moratorium, ramai yang ambil kemudahan tersebut dan kebanyakannya bakal berakhir pada akhir bulan ini ataupun awal bulan akhir bulan 1. Jadi ramai akan terkesan dan akan berlaku peningkatan hutang isi rumah lah, dengan kata lain. Okay, kerajaan ada mengumumkan beberapa insentif. Okay, saya tak tahu lah dia ambil nama tu daripada mana, tapi ada satu program namanya Urus. Kalau ditambah lagi sikit jadi Urus Insan, memang terbaik lah kan. Tapi dia punya program nama dia Urus, di bawah kendalian kerajaan. Saya tak ada detailnya lagi, okay, tapi itu antara satu inisiatif untuk prolong ataupun untuk memanjangkan tempoh bertenang bagi mereka yang mempunyai hutang yang banyak selama 2 tahun. Okay, dia bagi gestation period ataupun dia bagi waktu bertenang lah dengan kata lain dalam tempoh 2 tahun untuk menyelesaikan hutang-hutang tertentu. Okay, tapi detail saya tak tahu lagi. Saya baru je tengok sekali imbas. Okay, kita tengoklah sama ada ianya boleh diguna pakai sesuai atau tidak untuk menstrukturkan kewangan peribadi bagi mereka yang banyak hutang dan sebagainya. Okay, tapi macam mana pun akan berlaku kesan lah. Right. So dan lagi satu trend yang ini semua kena mengena sebabkan tekanan kewangan dan ramai orang bukan hilang lah, maknanya duit KWSP, duit besaran susun dan sebagainya. Ada satu lagi inisiatif yang
dah dilakukan lama dekat luar negara, tapi Malaysia baru diperkenalkan. Ini diperkenalkan oleh Cagamas, agensi cagaran di bawah kerajaan Malaysia. Okey, basically dinamakan konsep itu adalah reverse mortgage. So reverse mortgage untuk mereka yang mempunyai hartanah ataupun rumah yang mana equity hartanah tersebut boleh dikeluarkan sebagai pendapatan bulanan, terutama bagi mereka yang sedang bersara dan sebagainya. Boleh menggunakan rumah tersebut dan equity boleh dikeluarkan setiap bulan. Mekanisme detail itu saya tak tengok lagi, baru saja dilancarkan, tapi konsep tu sebenarnya dah lama dekat luar negara, dikenali sebagai reverse mortgage lah, ataupun mortgage mengundur kalau dalam bahasa Malaysia. Okey, jadi itu juga diperkenalkan pada tahun depan. Ini semua antara konsep ataupun kaedah untuk membantu golongan yang terkesan bagi mereka yang terutama hilang pendapatan dan sebagainya lah. Tapi golongan ni sangat kecil sebab hanya mereka yang ada hartanah atau rumah je yang boleh guna kaedah reverse mortgage ni. Bagi mereka yang tak ada, tak boleh gunalah. Ada mekanisme lain yang boleh dilihat yang untuk membantu mereka yang terkesan lah. Okey, jadi kalau nak tahu detail apa semua, kena buat kajian sikit. Ataupun bagi mereka yang coaching dengan saya, insyaAllah kita boleh explore lagi pasal benda ni. Atau mereka yang mengikuti kursus forensik kewangan bersama dengan saya, kita akan dive in perkara-perkara macam inilah, okay, untuk membantu anda pulih dari sudut kewangan. Nah, untuk permintaan pula, untuk permintaan tinggi pada tahun 2022, actually permintaan ni dah lama tinggi lah, tapi saya rasa tahun 2022 lebih tinggi, adalah social media marketers. Okay, bagi mereka yang rasa nak berubah kerjaya atau rasa nak memulakan kerjaya, terutama anak-anak muda, okay, tak tahu nak buat apa. So ini mungkin satu area ataupun satu bahagian ataupun satu cabang yang anda boleh lihat dan tengok, okay, which is menjadi social media marketers, okay, SOM lebih kurang macam tu. Jadi bagi mereka yang ada skill sebagai social media marketers, permintaan anda adalah sangat-sangat tinggi lah. Ini yang saya perhatikan. Okay, mungkin ramai yang tak perasan, okay, sebab benda ni macam dia lay back sikit, ni macam behind the scene. Dia tak ada nampak sangat terkesan ke depan, macam dia bukan satu kerjaya glamour lah, macam doktor ke, macam lawyer ke kan. Tapi ini yang bakal ramai orang perlukan dalam waktu terdekat, terutama tahun 2022, tahun 2023. Kita perlukan lebih ramai social media marketers. Sertai live bersama saya, Zaidi Ismail, Jurutera Forensik Kewangan, setiap Sabtu jam 9 malam. Jumpa anda di sana.